Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati guru-guru penolong kanan seluruh negeri Perlis, dan yang saya hormati juga rakan seperjuangan SU Sukan sekolah-sekolah negeri Perlis. Okey, seperti yang kita sedia maklum, pada hari ini kita ada taklimat lah berkaitan dengan program kecerdasan satu murid satu sukan peringkat negeri Perlis. Dan sebelum saya nak menerangkan dengan lebih teliti berkaitan dengan program pengelolaan bagi SK Kuala Perlis iaitu My Walk My Ride, saya nak sentuh sedikit lah berkaitan dengan keseluruhan program ni. Program ni terlibat dengan 3 jenis aktiviti iaitu My Walk My Ride, Fit Workout dan Freestyle Skill Bola. Okey, jadi saya nak terangkan dari segi penyertaan lah. Kalau kita tengok ayat di situ, seseorang peserta tu hanya dibenarkan untuk menyertai 2 aktiviti sahaja secara maksima dalam program satu murid satu sukan ni. Bermaknanya di sini kalau kita tengok di situ ada 3, maknanya 2 sahaja. Tetapi untuk bagi acara pertandingan Fit Workout dan Freestyle, peserta tu hanya perlu memilih satu sahaja. Maknanya hanya 2 saja. Yang ni saya nak jelaskan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke penerangan mengenai program My Walk My Ride. No? Okey. Dan di setiap slide saya tu, saya ada buat orang kata soalan dan jawapan. Maknanya setiap kali slide kita akan terus kepada persoalan. Maknanya soalan pertama ni, mengapa pihak pengelola ni membuat keputusan yang sedemikian? Okey. Kalau ikut atas dasar satu murid kesukan, murid ni hanya perlu terlibat dengan satu aktiviti saja. Tetapi jika kita berpegang kepada orang kata pernyataan ayat tu, sebab kita ni program My Walk My Ride ni dia orang kata membuka lebih peluang kepada pelajar untuk ke peringkat yang tertinggi iaitu peringkat kebangsaan. Jadi kalau kita buka kepada satu saja, saya rasa kebanyakan budak dia akan masuk My Walk My Ride dan Fit Workout dengan Freestyle Skill Bola tiada penyertaan. Okey, jadi kita buat keputusan macam tu. Yang keduanya, kita buat keputusan macam tu sebab Fit Workout dan Freestyle ni dalam bentuk pertandingan, lebih kepada pertandingan. Kita nak mengelakkan daripada orang kata berlaku situasi pemenang tu individu yang sama. Sebab kita ni sebenarnya kita nak bagi berluas. Kita nak bagi penyertaan tu yang aman. Kita nak bagi pemenang tu orang yang berlainan untuk dibawa ke peringkat kebangsaan. Tu penerangan saya orang kata secara keseluruhan mengenai program satu murid satu sukan ni. Okey, sebenarnya baru saya nak masuk kepada pembentangan saya berkaitan dengan My Walk My Ride, no? Okey. Okey. Namanya My Walk My Ride slash My Ride. Maknanya di situ program ni walaupun ada 2 aktiviti tapi sebenarnya dia adalah satu aktiviti. Makna dia peserta yang nak masuk tu dia hanya perlu memilih salah satu sahaja. Maknanya di sini peserta bila dah nak masuk program ni dia orang kata perlu membuat keputusan lah. Pada awal sama ada nak memilih My Walk ataupun My Ride. My Walk ni berjalan lah seperti biasa dan My Ride ni kayu basikal. Maknanya dia tak boleh peserta tu tiba-tiba separuh dia berjalan, separuh lagi dia kayuh, tak boleh. No? Okey, kita kepada soalan, bolehkah pelajar menyertai kedua-dua aktiviti? Okey, pada masa yang sama dia nak masuk dua-dua. Dia habis buat My Walk, dia hantar keputusan. Lepas tu dia buat My Ride pula, dia hantar keputusan. Okey, ni jawapan dia. Jawapannya tidak boleh. Tak boleh sama sekali. Maknanya pelajar ni hanya boleh melibatkan satu aktiviti saja. Maknanya pilihlah tadi seperti yang saya katakan tadi. Sama ada berjalan ataupun kayuh basikal. No? Pelajar juga tidak dibenarkan orang kata membuat aktiviti secara gabungan. Iaitu dia buat 2 km contohnya lah. 2 km berjalan kaki. Lepas tu dia buat 3 km kayuh basikal. Jadi orang kata jarak yang dia dapat tu 5 km dia hantar. Tu tidak dibenarkan. Kalau ada buat orang kata peserta hantar macam tu, makna dia penyertaan dia orang kata disqualified lah, dibatalkan. Nah, cikgu. Okey, tu persoalan dia nah. Okey. Okey, untuk seterusnya tarikh program ni seperti yang cikgu-cikgu sedia maklum, tarikhnya ada 24 September hingga 8 Oktober. Maknanya sebelum 24 September, ini 15 September. Maknanya ada 8 hari lagi kita sebelum bermulanya orang kata kejohanan ni. Maknanya cikgu-cikgu yang ada dalam sini fikir koko kan, diminta orang kata promosi lah dalam masa 8 hari ni kepada pelajar agar pelajar yang dapat melibatkan diri dalam program ni.
Kita nak semaksimal yang boleh untuk pelajar-pelajar join program ni. Dan pada 24 hingga 8 Oktober tu adalah tarikh orang kata menjalankan aktiviti. Selama 15 hari kita bagi masa untuk murid-murid menjalankan aktiviti ini. Okey, kita tengok persoalan, bolehkah pelajar melakukan aktiviti sebelum tarikh program bermula? Okey, maknanya dia nak buat start pada esok, dia nak buat dah. Okey, jawapan dia boleh. Tetapi hanya sekadar latihan saja. Maknanya kita anggap sebagai latihan lah. Sebab apa-apa program pun kalau latihan memang bagus. Maknanya kalau dia nak buat, bagi dia buat lah. Tapi bagi tahu kat dia, latihan. Sebab program tarikh sebenarnya akan dikira pada 24 hingga 8 Oktober. Kalau maknanya program ni akan bermula 24 September ni jam 12.30 malam. Maknanya di bukti tu yang kita nak tengok 24 September bermula 12.30 malam dan berakhir pada 8 Oktober 11.59 malam. Makna dia, perjalanan dia. Ini bermakna jika ada peserta yang hantar bukti sebelum tarikh sebenar ataupun selepas pada 8 Oktober iaitu 9 Oktober, maknanya penyertaan dia kita tak akan ambil kira lah. Sebab kita bagi masa 15 hari itu saja. Sebab pada 9 Oktober penilaian juri dia akan menjalankan penilaian lah, tengok keputusan result. Okey. Okey, yang seterusnya kita terus kepada wow factor. Apakah orang kata wow factor kepada program ni? Program ni yang orang kata menggalakkan pelajar untuk tidak melepaskan peluang. Semua pelajar yang menyertai program di peringkat negeri layak menyertai program di peringkat kebangsaan. Maknanya sekarang ni kita sedang berlangsungnya program peringkat negeri yang kita nak laksanakan ni. Kelayakan dia kalau nak masuk ke peringkat kebangsaan pula, dia perlu melalui peringkat negeri. Dia tak boleh tiba-tiba nak pergi langkau. Dan kita akan bagi VJ lah peringkat negeri ni. Maknanya peluang dia tu, maknanya dia orang kata setakat lah ni yang saya dipahamkan setakat lah ni tak ada lagi pelajar kita yang dapat mewakili ke peringkat kebangsaan lagi untuk permainan sukan ni. Jadi inilah masa dia yang kata wow factor yang perlu diambil oleh setiap pelajar. Maknanya cikgu-cikgu nak bagi tahu kat pelajar untuk ambil peluang ni sebab peluang ke peringkat kebangsaan. Kita nak semua pelajar negeri Perlis ni ambil peluang ni. Kalau boleh 100% kita dapat. Tak mustahil. Tapi kita kena buat ada lebih lah. Mana cikgu-cikgu ni, mana kena perlu berkempen lah bagi faham kesedaran tentang kepada pelajar mengenai orang kata peringkat tertinggi ni. Okey, soalan dia, bolehkah pihak urus setia mengesan pelajar yang terus menyertai peringkat kebangsaan tanpa menyertai peringkat negeri? Kadang-kadang bukan apa. Mungkin ada di kalangan pelajar ni dia ambil kesempatan. Waktu kita duk promote dia peringkat negeri dia tak tahu ya. Dia macam indah tak indah saja. Tapi bila dah berlangsung peringkat kebangsaan pada bulan Oktober nanti, dia mula nak masuk. Jawapan dia, boleh tak boleh? Ya, boleh. Pihak urus setia ni, mana pihak jabatan, pihak orang kata pengelola, dia ada data. Maknanya dia setiap eviden yang peserta hantar pada peringkat negeri akan dikumpul, dia akan ditengok. Maknanya dia akan keluarlah siapa yang lulus peringkat negeri ni. Maknanya nanti bila peringkat kebangsaan pun kita akan tapis tengok adakah dia melalui peringkat negeri. Kalau dia tidak melalui peringkat negeri, secara automatiknya kita akan batalkan dari punya pernyataan. Maknanya berlaku kekecohan dalam situ. Dan untuk peringkat kebangsaan, insya-Allah kita akan laksanakan pada 16 Oktober hingga 30 Oktober. Bulan 10 nanti. Tetapi yang tu kita tak fikir lagi. Kita fikir yang nak kita lalui iaitu peringkat negeri Perlis. Takkan ada peringkat kebangsaan kalau tak melalui peringkat negeri. Yang tu kena ingat budak lah. Okey, settle. Okey, dan saya nak maklum jugalah jikalau sepanjang saya taklimat ni jika ada sebarang persoalan, orang kata nak bertanya boleh, tak ada masalah. Boleh mencelah, saya boleh berhentikan saya punya taklimat, kita menjawab ke apa. Saya takut lagi ada di kalangan orang kata cikgu-cikgu yang lupa soalan kan. Jadi tak ada masalah. Cikgu. Okey, seterusnya kita masuk kepada kategori umur pula. Orang kata pelajar yang terlibat dalam program ni. Yang pertamanya 10 tahun hingga 12 tahun. Ni pelajar sekolah rendah lah. 10 tahun hingga 12 tahun. Yang kedua 13 tahun hingga 15 tahun. Ikut kategori ni. Dan yang ketiganya 16 hingga 18 tahun. Mana tiga kategori ni yang akan diambil kira. Okey. Bolehkah pelajar tahap 1 mengikuti program ni? Okey, jawapannya tidak. Sebab program ni yang kata platform untuk pelajar tahun 4 sekolah rendah hingga tingkatan 6 rendah. Makna dia yang berumur 18 tahun sahaja. Makna dia yang IC dia 2003 yang kita ambil kira. Kita ambil berdasarkan tahun. Makna dia pelajar yang atas orang kata tahun 2000
2 dan ke bawah tu makna dia kita orang kata tidak dibenarkan lah nak masuk. Yang ni saya harap cikgu-cikgu sekolah menengah yang ada pelajar tingkatan 6 dapat faham lah benda ni. Kita hanya ambil pada umur yang 18 tahun sahaja. Cikgu-cikgu. Okey. Seterusnya, okey, peserta yang layak mengikuti program ni pula. Peserta macam mana, yang mana layak? Okey, yang pertamanya bagi macam biasalah, mestilah yang berwarga negara Malaysia yang sekolah di bawah KPM kan, daftar. Pelajar berumur 10 tahun hingga 18 tahun daripada tahun 4 hingga tingkatan 6 tadi, 6 rendah tadi lebih kurang, tapi 6 rendah tu mestilah berumur 18 tahun lah. Dan juga pelajar PPKI. Pendidikan khas ni kan, dia pun dikira layak untuk masuk pertandingan ni. Bukan pertandingan lah, lebih kepada program ni. Tapi orang kata hingga tingkatan 5 lah yang berumur 18 tahun. Sebab ada yang pelajar PPKI yang tingkatan 5 yang lebih umur. Tak boleh sebab dia had limit dia sampai 18 tahun sahaja. Yang tu yang kita nak fokus. Kita tak mahu lebih pada tu. Dan pelajar PPKI ni yang bermula dengan tahun 4 lah. Dia kata dia duduk di tahun 3 umur dia lebih. Yang ni pun kita tak benarkan lah sebab dari segi data kita sudah nak kutip. Jadi kita mula pada tahun 4 hingga tingkatan 5 yang berumur 18 tahun. Dia bagi pelajar PPKI. Okey, soalan dia. Bolehlah pelajar tingkatan 6 mengikuti program ni? Okey, jawapan dia tidak lah. Seperti yang saya katakan tadi, bila dia 6 atas ni, dia confirm lah dia akan lebih pada 18 tahun. Jadi kita bagi tahu program ni sampai umur 18 tahun saja. Sebab kita berpandukan kepada konsep Fatah Fajar Peringkat Kebangsaan. Yang tu dia kata macam tu, peringkat kebangsaan kita follow lah. Okey, cikgu. Seterusnya ada segi jarak pula. Okey, ni jarak bagi 3 kategori yang berbeza. 10 tahun hingga 12 tahun. Sekolah rendah 5 km. Jarak bagi pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3 7 km. Manakala bagi tingkatan 4 dan tingkatan 6 rendah yang berumur 18 tahun lah 9 km. Okey. Macam mana pula jarak bagi pelajar PPKI? Okey, bagi pelajar PPKI jarak dia lebih kurang sama je. Cuma di sini kita tetapkan tahun 4 hingga tahun 6 5 km. Walaupun dia duduk tahun 6 umur dia 13 tahun, tapi dia tetap stay dengan 5 km bagi pelajar PPKI. Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 7 km. Manakala tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah 9 km. Yang itu jarak bagi PPKI. Cikgu-cikgu. Okey, seterusnya wow faktor yang kedua. Yang pertama tadi satu bab. Yang ni yang kedua pula. Yang satu kata pelajar ni pernah masuk. Sebab aktiviti ni boleh diselesaikan pada hari yang berlainan. Dan pada hari yang sama tetapi masa yang berlainan. Dua perkara diambil kira. Tetapi perlu disertakan bukti pada setiap aktiviti yang dijalankan sehingga mencapai jarak kategori masing-masing. Jarak masing-masing antara tadi 5, 7 dengan 9 km tadi kan. Tapi secara maksimumnya 6 kali. Macam mana cara tu? Okey, seperti yang kita pernah kan sebelum ni peringkat negeri Perlis pernah buat berturan. Dia lebih berturan, masalah dia kena buat one shot sekali saja habis. Yang ni kelebihan dia boleh buat secara orang kata start, stop, save. Itu kali pertama. Lebih kurang 1 km. Okey, lepas tu mana lagi kalau rendah dia punya 5 km, mana lagi 4 km. Dia boleh buat pada masa yang berlainan ataupun hari yang berlainan. Tetapi maksimumnya 6 kali saja dia bagi. Makna dia di Google Form nanti nak hantar, dia tapak dia ada 6 saja maksimum. Makna dia kena ada perancangan lah. Makna pelajar tu contoh dia sekolah menengah tingkatan 5. Dia perlu buat 9 km. Sedangkan maksimum dia 6 kali. Makna dia perlu perancangan lah. Kalau dia buat sekilo sampai ke hari kelima, makna dia baru 5 kilo, mana lagi 4 kilo, mana yang ke-6 tu dia kena cover lah. Makna dia kena buat 4 kilo lah bagi cukup 9 km. Contohnya macam tu lah. Okey, soalan, bolehkah seseorang pelajar tu menyelesaikan aktiviti dalam sekali saja? Dia nak buat one shot terus? Makna boleh, makna dibenarkan, makna lagi bagus. Sama juga macam berturang macam tu. Boleh, cikgu-cikgu. Tapi evidence dia satu lah. Sebab dia buat sekali one shot. Tapi kalau yang pelajar yang nak ambil maksimum 6 kali, 6 evidence kita perlukan. Cikgu-cikgu. Okey. Yang ni lah aplikasi yang kita akan gunakan. Orang kata satu-satunya. Tiada pilihan kedua. Makna Jabatan Negeri Perlis kita bersetuju. Sebab budak-budak pun dah orang kata dah didedahkan dengan aplikasi Strava pada peringkat kejohanan bertuaran.
Jadi kita ambil benda ni, kita bawa ke peringkat program satu murid satu sukan ni menggunakan Strava. Dan soalan dia, bolehkah peserta menggunakan aplikasi lain selain Strava? Dia nak guna yang lain. Okey, makna dia di sini kita dah buat ketahuan, jadi jawapannya adalah tidak boleh. Pengelola program ni telah menetapkan untuk peringkat negeri Kuala ni hanya Strava sahaja sebagai bukti aktiviti My Walk My Ride. Nah cikgu-cikgu, kita jelas tadi ni. Okey, kita masuk kepada syarat-syarat penyertaan. Okey, syarat-syarat penyertaan ni yang pertama biasa percuma mewakili sekolah masing-masing. Sebab di Google Form nanti kita akan tanyalah dia sekolah mana, sebab kita nak tengok data rumusan last sekali mewakili sekolah dia masing-masing. Nak tengok berapa persen masuk kan. Aktiviti ni jalankan secara individu di lokasi masing-masing. Lokasi masing-masing lah, macam acara virtual run di lokasi masing-masing. Murid ni hanya boleh menyertai satu sahaja aktiviti, sama ada My Walk, My Ride, pilih satu. Yang ni waktu mula saya dah cakap. Okey, catatan rekod sebagai ABD ni menjalankan aktiviti perlu dihantar kepada urus setiap program. Yang ni biasalah kita nak sahkan kata dia buat aktiviti betul tak betul. Nanti kita akan catat kemudian lah cara macam mana. Yang ni syarat-syarat penyertaan. Okey, soalan, bolehkah lokasi dijalankan di luar negeri Perlis? Okey, dia kata dia duduk di Kedah, dia sekolah di Perlis. Okey, jawapannya boleh. Kalau dia berada di lokasi luar negeri Perlis, dia boleh menjalankan aktiviti di mana-mana sahaja. Tak ada masalah. Tetapi kena outdoor lah. Jangan buat dalam rumah lah. Rumah memang kita tak benarkan lah sebab aktiviti ni dijalankan di luar kawasan. Okey. Seterusnya, bukti penyertaan. Okey, setiap aktiviti yang disertai oleh murid ni perlu dihantar setelah selesai melengkapkan jarak yang tempoh yang ditetapkan. Maknanya kalau yang sekolah anda tu 5 kilo, kena 5 kilo lah. Dah tetap lah. Dengan memuat naik bukti pelaku aktiviti ni dalam borang pendaftaran nanti. Nanti akan diterangkan lah macam mana cara naik pengisian Google Form ni. Okey, bukti penyertaan tu mestilah memaparkan benda berikut. Yang pertama, nama peserta di Strava tu, jarak, tempoh masa, peta laluan, tarikh aktiviti. Yang ni 5 perkara yang perlu ada lah sebagai dalam evidence tu. Okey, persoalan dia, perlukah peserta menghantar bukti lain seperti gambar sedang melaksanakan aktiviti? Okey, yang ni jawapan dia tidak perlu. Kita nak ambil orang kata bukti di map tu saja yang ada 5 kriteria berikut yang tadi yang saya sebutkan tadi. Contoh dia tadi kan, makna dia kalau kata pelajar yang saya sebutkan tadi, pelajar berumur 18 tahun tu dia nak buat 9 km, dia buat 6 kali. 6 kali aktiviti tu. Dia buat kali pertama 1 kilo, satu kedua 1 kilo, kali ketiga 1 kilo lagi, kali keempat 1 kilometer lagi, hari kelima 1 kilometer lagi. Dah 5 kilometer. Hari ke-6 tu dia terpaksa buat 4 kilometer jadi 9 kilometer. Makna dia di situ pihak rujukan memerlukan peserta tu menghantar 6 evidence sahaja. Tak perlu hantar gambar selfie, gambar dia buat aktiviti, tak ada. Nak tengok map tu saja yang ada maklumat-maklumat yang dinyatakan. Cikgu-cikgu? Okey, settle. Okey, ni contoh satu bukti evidence oleh pelajar yang bernama Rohani Ismail. Dia buat aktiviti. Okey, nama peserta, nama dia ada, Rohani Ismail. Tarikh dia ada 11 September. Jam pun dia ada, waktu bila dia melakukan aktiviti. Maknanya kalau di hari yang sama tu, contoh dia pagi dia buat, lepas tu petang pula dia buat, mesti ada masa di situ kita nak tengok. Nak bukti, walaupun hari yang sama. Okey, ada peta laluan, ada dia punya distance, jarak, ada moving time, tempoh masa dia, lulus. Makna dia cukup lengkap bukti evidence dia untuk dihantar kepada pengelola. Maknanya dia buat one shot ni pelajar ni. Dia buat distance dia 5 km. Dia buat sekali saja 5 km. Yang ini dibenarkan. Okay, adakah pihak pengelola akan menerima penyertaan peserta yang menghantar bukti tanpa ada maklumat yang lengkap seperti yang dinyatakan? Yang ini confirm, jawapan dia tidak. Pihak pengelola ni akan membatalkan penyertaan peserta yang menghantar evidence tidak lengkap. Yang ini biasalah. Kadang-kadang ada, kalau kita tak buat macam tu, ada orang kata murid yang ambil kesempatan. Kadang-kadang biasalah akal panjang sikit, kadang-kadang ada juga di kalangan kan. Dia buat hantar map orang kata yang lama kalau kita tengok, awak ni tarikh sebelum perjalanan. Jadi kita terpaksa batalkan lah. Dia hantar yang lama-lama sebelum tu. Sebab dia beranggapan kata kita tak check, kita janji hantar evidence dia, lulus. Tak ada. Kami di pihak universiti akan check. Jadi okey, kita tengok bukti yang kedua. Ni contoh jalan lah. Tadi basikal. Yang ni berjalan kaki pula. Pelajar bernama Hani Azalia. Okey, kali pertama dia buat 2.01 km. Yang kedua
Hari kedua dia buat 3.08 kilometer, dan keseluruhan dia bila 2.01 kilometer tambah 3.08 kilometer, jarak dia bersamaan dengan 5.09 kilometer lebih. Ni biasa standard dalam Strava, saya rasa tak ada siapa pun boleh buat tepat. Memang dia akan lebih. Tapi janganlah lebih sampai tahap tiba-tiba campur sampai ke 7 kilometer tu, sampai masuk ke peringkat orang kata sekolah menengah. Tak boleh lah. Kalau boleh bagi dalam orang kata level dia jugalah, dalam 5 berapa-apa kepala belakang-belakang, tak kisahlah. Cikgu-cikgu. Okey, kalau kita tengok di evidence tu, boleh saya minta respon cikgu-cikgu tak? Sebab kalau ikut di evidence dia bagi tu, pihak pengelola terpaksa orang kata membatalkan penyertaan peserta ni. Boleh cikgu-cikgu tolong respon kat saya nak minta kali pertama saya respon. Nak minta cikgu boleh detect tang mana kesalahan pelajar tersebut. Cikgu? Ada nak minta respon cikgu? Tak ada yang kesan no? Tak ada. Bagus. Terima kasih cikgu. Okey, kalau kita tengok tu di Strava pelajar tersebut dia tulis perkataan today. Dua-dua tak today. Maknanya dia buat perkataan today. Dia dapat dia buat terus tu. Di Strava memang macam tu. Dia kalau hari pertama kita buat, dia akan keluar perkataan today. Mana hari tersebut. Dia terus ambil screenshot. Dia terus hantar. Okey, yang ni kita akan tolaklah cikgu. Sebab kita bagi tempoh cukup lama 15 hari. Sebab tu Strava ni orang kata memang macam tu sifat dia. Memang dia akan keluar kemungkinan today ataupun yesterday. Kira-kira hari ketiga baru dia keluar. Maknanya dia pelajar ni nasihatkan supaya buat awal. Janganlah ambil masa last minute. Sebab kita nak hantar Google Form nanti dalam masa jarak tu juga. Kalau kita buat last minute, hari lah baru kita nak ambil, dia akan keluar today, minta maaf lah. Dia dah maaf bagimu. Sebab kita beranggapan kata dia boleh buat pada sebelum kejohanan. Walaupun dia buat betul, dia buat hari kejohanan, dia buat hari last. Tapi di pihak Urus-Setia, kita menganggap kata dia buat sebelum tarikh kejohanan. Dia buat sebelum tu. Kita menganggap macam tu lah. Sebab dia ambil di situ sebagai bukti evidence dia, hanya di situ kita boleh buat. Maknanya dia minta pelajar, bagi tahu kat dia, kita bagi masa 15 hari dengan menggunakan 6 orang kata tapak ruangan, rancanglah orang kata dengan elok supaya lengkap orang kata jarak tu. Cikgu-cikgu. Okey, soalan. Bolehkah peserta yang merekod pada kerja menggunakan button pause untuk berehat dan kemudian menekan button resume balik dia menyambungkan aktiviti? Okey, jawapannya tidak boleh. Sebab peserta ni dah diberi kelebihan menggunakan 6 kali maksimum. Sebab apa nak perlu nak pause lagi kan? Sebab apa? Jadi gunakanlah orang kata wow factor tu dengan sebaik mungkin. Rancanglah. Kalau dia nak cakap dia nak berhenti minum air je, tak ada masalah, minum lah tak? Bawa air. Sebab kita ni bukan nak fokus pada masa, kita bukan pertandingan nak kejap siapa sampai awal kita nak bagi hadiah, tak ada. Jadi orang kata ambil masa dalam keadaan santai, relax, buat aktiviti ni, tak perlu tekan pause. Hanya kalau buat aktiviti, start, stop dan save. Dan tu saja. No? Sebab apa? Sebab walaupun program Cik Muhammad Mizaini, ya, saya terpaksa tanya tu dalam tersekat Zat. Sebab Cik bincang dengan saya minat itu, yang maklumat itu daftar itu, maklumat untuk kita catat evidence ni, macam mana pihak itu boleh pastikan yang maklumat pelajar ni dia work ni dia tidak ambil tipu hera. Contohnya dia kayu basikal ikut track itu. Boleh tak kita nak tengok? Kadang-kadang I tengok adakah result dia itu dia boleh tipu kat sini? Macam mana dia kayu basikal apa tu? Di bawah je tu? Maksud saya dia kayu dengan speed yang tertentu, dia kawal supaya dia lebih cepat dia punya jalan. Tak ada masalah. Dia kalau dia naik basikal pun dia kayu dengan laju, tak ada masalah. Itu hak dia lah. Dia tak ada masalah dari segi situ dia nak ambil masa cepat pun, sebab kita di pihak kita bukan kita tengok masa, kita nak tengok penyertaan. Kalau dia nak buat kayu laju-laju pun terpulang kat dia lah. Jadi jarak tu kita nak tengok cukup kalau 9 km 9 km tu. Dia nak buat laju tak ada masalah. Nak cikgu? Tak, maksud saya yang untuk aktiviti yang tu jalan my walk tu. Oh, my walk tu, my walk dia berjalan, lepas tu dia bawa dia tekan pause. Nanti cikgu. Maksud saya dia dengan bantuan basikal dia my walk tu. Dengan bantuan basikal. Ya, semasa dalam pertandingan tu dia catat tu. Dia berjalan mula-mula, lepas tu dia naik basikal. Ya. Dia masuk my walk tapi dia naik basikal. Dia bohong kiranya.
Sebab itulah saya minta bantuan cikgu-cikgu kena cerita kat budak-budak pelajar ni dengan lebih jelas supaya dia faham macam mana boleh buat keputusan sama ada nak berjalan ke nak bersikap. Kalau nak bersikap lah. Kalau ada nak berjalan lah. Sebab dia kalau kata pihak berserta dia boleh tengok lah orang kata dia punya orang kata average dia punya speed tu daripada berjalan dengan berbasikal tu dia berbeza. Maknanya dia kalau timbul keraguan di situ, pihak berserta dia akan rujuk pada Strava lah, dia akan tengok lah di situ. Maknanya kata ada berlaku kiloan, dia akan rujuk Strava. Kalau kata dia tengok ni, kalau peserta tu perlu dibatalkan, kita batalkan lah. Tu ya cikgu. Itulah cara dia. Sebab every speed tu kita boleh beza antara berbasikal dengan berjalan. Jadi kalau cikgu terang-terang kat budak tu, cikgu bagi tahu kat mereka tentang ni lah, tentang ketulusan ni kena cerita juga pada budak. Bagi mereka faham. Kalau nak kata bersikap tu lah. Kalau nak berjalan dan berjalan tu bukan perlu kita jalan laju. Jalan kadang santai, tak ada masalah. Kita bukan nak kejap masa ke apa-apa. Jadi rasanya tak perlulah timbul nak cuba nak menipu ke apa-apa di situ. Cikgu. Cikgu Zani saya tambah sikit lah. Boleh? Gokong, Cameron semua sekali lah yang ada dalam ni. Kita tekankan kepada nilai-nilai murni lah kepada budak-budak kita. Elakkan untuk ni lah, saya perkara tu akan berlaku tapi kita tak boleh nak kawal. Saya minta cikgu semua tekankan benda ni, nilai-nilai murni ni kepada anak-anak murid kita. Sebab kita di bidang pendidikan, yang ni yang kita nak kita tonjolkan pada anak-anak murid kita. Jadi saya minta itu tanggungjawab semua lah. Alright, boleh cikgu kong? Okey cikgu. Okey, terima kasih. Okey, cuma saya nak maklum lagi ni. Sebab di Strava tu dia ada maklumat berkaitan dengan kita nak tik pilihan sama ada kita nak berjalan ataupun kita nak berbasikal. Makna dia mood, orang panggil mood. Makna dari situ lai pelajar kena alert lah nanti cikgu orang kata bahagian Google Meet Google Form dia akan detect situ lah. Sebab di situ kalau kita tengok di gambar di evidence Cikgu Hani Azalia tu, dia tunjuk gambar kaki tu. Yang tu dia sedang jalan tu. Dia akan keluar mood di situ. Makna orang kata mesti akan follow tengok kepada di situ dia beritahu kata dia tu buat keputusan untuk berjalan. Jadi ni dia punya average speed dia macam tu. Contoh dia macam tu lah. Kalau kita tengok logik lah, dia tu berjalan 3 km 50 minit. Contoh dia macam tu lah. Kalau tiba-tiba dia berjalan 3 km, dia buat 10 minit. Maknanya timbul keraguan, kita akan rujuk pada Strava yang tu. Cikgu Noh? Okey, saya teruskan cikgu Noh. Minta maaf sebab saya pun laju sikit sebab kita ada 2 lagi. Jadi kita nak kejar masalah. Andai kata cikgu-cikgu tak faham, cikgu-cikgu tanya, yang saya akan terus jawab. Okey. Seterusnya untuk pemenang. Okey. Kalau ikut ni ada program ni bukan orang kata bukan dalam bentuk pertandingan kepada hadiah kepada individu, tetapi dia ada pemenang untuk sekolah. Yang ni kita nak fokus. Dia berdasarkan ikut grade A, B. Sekolah menengah grade A, sekolah menengah grade B. Lepas tu sekolah rendah grade A, sekolah rendah grade B. Lepas tu sekolah kurang murid. Dia ada 5 pemenang semua pakat ada 5 pemenang. Okey, bagaimana cara pihak bersedia nak menentukan pemenang ni? Okey, saya masuk kepada bab ni. Okey. Okey, kita tengok slide ni. Tentuan cara pemenang. Okey, saya menggunakan formulah ni untuk pelajar sekolah rendah. Mana jumlah penyertaan My Work My Right pelajar tu sekolah tu masuk. Okey, bahagi, okey di bawah tu jumlah pelajar murid tahap 2 tambah jumlah murid tahap 2 PPKI. Mana di sekolah tu andai kata ada pelajar macam sekolah-sekolah kolej lah. Saya bagi contoh sekolah-sekolah kolej. Kalau pelajar tahap 2 dia ada 325 orang. Tahap 2 PPKI ada 31, campur 2 tu jadi 356. Kalau jumlah penyertaan dia yang masuk 200 bahagi 356. Kita akan dapat peratusan. Okey, contoh saya bagi di sini. Kategori sekolah grade A, sekolah B, sekolah C. Sama-sama kita tengok. Okey, kita banding beza sekolah A dan sekolah B tu. Kalau ikut penyertaan dua-dua tu sama, 160. A dengan B sama, penyertaan tu sama banyak masuk. Tetapi per dengan jumlah bilangan budak tu berbeza. Yang sekolah grade A per dengan 330 jumlah murid keseluruhan dia. Yang sekolah B 300. Jadi bila kita kekelik, sekolah B orang kata menjadi pemenang. Walaupun orang kata penyertaan sama. Tapi bila bahagi itu pelajar dia kurang. Maknanya dia advantage dia. Maknanya dia orang kata lebih. Dia lebih orang kata ranking tertinggi lagi lah.
Peratusan. Peratusan, ranking dia. Kita berdasarkan peratusan, kita nilai berdasarkan peratusan. Manakala bila banding dengan sekolah C pula, okey, kita tolak ke tepi sekolah A. Bagi B dengan C pula, okey, kita tengok dari segi penyertaan. Penyertaan di sekolah C 200 lebih banyak daripada sekolah B. Tetapi bilangan dia pun ramai, jumlah murid 380. Bila kita bahagi, dia dapat 52.63%. Masih kalah dengan sekolah B. Cikgu nampak itu, ni cara pembahagian dia. Kalau orang tengok, dia kata, pasal apa dia ni dapat 200 penyertaan, dia ni 160 menang, 160 menang. Okey, soalan. Adakah adil penilaian penentuan pemenang ditentukan secara demikian? Okey, kita mesti orang tertanya-tanya. Sebab apa cara ni dilaksanakan? Sebab apa KPM tetapkan cara macam ni? Okey. Kita tengok kepada basic dulu. Ni kepada basic iaitu matlamat. Kali ni orang cerita matlamat sukan ni, orang cerita daripada awal. Saya ambil yang last sekali. Sebab kita nak fokus. Yang pertama kita nak mengalakkan penyertaan murid. Orang kata secara maksimal lah kita nak suruh budak masuk cara beramai-ramai. Yang tu yang pertama. Yang kedua, orang kata pertandingan ni dalam bentuk bukan pertandingan ni untuk murid gaya hidup yang aktif. Kita nak dia supaya sihat. Dan yang ketiga, nak meningkatkan peranan pihak sekolah secara berterusan. Mana kita lah nak menyokong pelibatan murid. Maknanya kita nak kena bergerak, orang kata nak kena kempen kepada budak. Dan saya tahu cikgu-cikgu dalam keadaan pandemik ni, kalau kita bubuhlah WhatsApp saja, kita tanpa kita berkempen, saya percayalah, saya pernah buat, memang pelajar akan senyap. Jadi saya dengan orang kata mengharap daripada cikgu supaya kita berkempen. Bila kita berkempen, kita nak ambil pelajar yang menyertai secara tu lebih, orang kata maksimum. Andai kata, dia jadi macam ni cikgu, andai kata sekolah cikgu tu lagi ramai murid, lagi tanggungjawab cikgu untuk mengajak pelajar-pelajar untuk masuk tu kena lebih ramai. Mana pihak sekolah ni perlu bijak memotivasikan pelajar lah untuk melibatkan diri. Kalau nak orang kata nak argue benda ni, tak boleh sebab saya pun di pihak pengelola kami pun, pelajar kami ramai. Kami ramai, mana di pihak saya perlu kreatif lah ini, untuk memotivasikan budak supaya masuk benda ni. Sebab kalau 356 pelajar saya tak dua, kalau 100 orang 178, saya baru dapat 50%. Jadi kita tolak bab kemenangan tu kita pick up perkara kedua. Yang kita pick up bab budak. Kita nak tarik budak supaya masuk program ni supaya efek dia dapat kepada pelajar tersebut. Kita yang tu matlamat kita. Yang bab menang tu anda kita berusaha, kalau kita menang anggap sebagai rezeki lah. Yang mana yang tak menang tu tak payahlah kita berusaha, kita galakkan pelajar masuk, tapi kita tak dapat yang kata top 5. Kita tak ada masalah. Kita orang kata terima apa segala keputusan. Jadi kita dah berusaha. Sebab kita nak fokus kepada matlamat kita nak mengajak orang kata murid tu semaksimal yang boleh. Sebab itulah masa 5 hari tu saya nak minta cikgu-cikgu tolonglah promote. Sebab saya akan share slide saya ni. Saya akan bagi kepada semua orang kata PKCO, mungkin PKCO saya dia akan edarkan dalam grup PKCO untuk slide ni digunakan untuk menerangkan kepada budak. Maknanya cikgu buatlah GM kepada budak dalam satu hari tu guna slide saya ni, tak ada masalah. Sebab saya akan bagi slide yang ada soalan tu berserta dengan jawapan. Cikgu rujuk yang tu. Slide yang saya bagi tu. Cikgu-cikgu? Okey. Sekian, terima kasih. Daripada saya, jika ada sebarang masalah boleh berhubung denganlah Cikgu Fauzi selaku pegawai penyelaras sukan, Cikgu Sanusi sebagai yang kata ketua juri untuk penghakiman, Coach Patiben sebagai penyelaras pemilik sukan. Beserta saya lah, kita 4 orang semua. Jadi boleh berhubung dengan kami berempat. Cikgu-cikgu? Okey, jadi tak ada apa daripada saya serahkan kembali kepada Cikgu Fauzi lah. Cikgu Fauzi.